Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke channel CS Sharina. Untuk sesi kali ini adalah Matematik Tingkatan 3 KSSM Bab 4 Lukisan Berskala. Okey, untuk 4.1.1 mengkaji dan menerangkan hubungan antara ukuran sebenar objek dan lukisan pelbagai saiz objek tersebut, dan seterusnya menerangkan maksud lukisan berskala. Okey, kalau kita lihat di sini ada objek dan rajah di dalam jadual ini. Okey, kita lihat rajah yang pertama. Okey, lihat saiz sudutnya, adakah semuanya sama? Jadi jawapan di sini adalah sama. Untuk objek yang kedua, untuk saiz sudut juga sama. Dan untuk objek yang ketiga, saiz sudutnya juga sama. Okey, untuk panjang semua sisi pula, untuk rajah yang pertama sama dengan objek, rajah yang kedua berkurang pada suatu kadaran tertentu kerana ia lebih kecil, jadi saya tulis di sini berkurang. Dan untuk rajah yang ketiga bertambah pada suatu kadaran tertentu. Kerana kita nampak jelas di sini saiznya bertambah. Jadi saya tulis di sini bertambah. Jadi, daripada aktiviti yang kita jalankan di atas ini, boleh disimpulkan bahawa lukisan berskala ialah lukisan suatu objek dengan keadaan semua ukuran dalam lukisan adalah berkadaran dengan ukuran pada objek. Okey, seterusnya kita nak mentafsir skala suatu lukisan berskala. Okey, skala ini adalah hasil bahagi ukuran lukisan berskala dengan ukuran objek sama dengan 1/n. Okey, kalau kita lihat contoh ini, bincang dan kenal pasti skala suatu lukisan berskala. Okey, cikgu ada objek di sini. Okey, kemudian ada 3 rajah. Rajah pertama, rajah kedua dan juga rajah yang ketiga. Sekarang kita nak bezakan sisi dan juga panjang lukisan berskala juga objek. Okey, kita lihat dahulu rajah yang pertama. Rajah yang pertama di bawah ini ya. Okey, kita akan bandingkan sisi yang mencancang atau mengufuk. Okey, jadi untuk contoh ini, kerana kita ada sisi mencancang dan mengufuk, jadi kita boleh abaikan sisi sendeng ini. Ya, sisi AB kita boleh abaikan. Okey, kita lihat rajah yang pertama. Okey, berapakah panjang sisi AD-nya? Okey, cikgu akan ambil yang mencancang dulu, yang tegak ni ya. Okay, jadi panjang sisi AD di sini 1, 2, 3, 4. Panjangnya 4. Okey, kemudian kita lihat objek untuk AD-nya. Okay, untuk AD objek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dekat situ sisi AD bagi objek, cikgu tulis 8, sini AD. Tanpa tanda koma di atas tu. Ya, kalau yang ini image, dia adalah tanda dekat atas tu. Okey, nisbahnya sekarang, ukuran lukisan berskala, kalau kita tengok ini, jadi ukuran lukisan berskala di sini adalah 4. Okey, jadi cikgu nak bandingkan sekarang ukuran lukisan berskala dengan objek. Jadi nisbahnya adalah 4 nisbah 8. Okey, kalau kita lihat sekarang, skala ni di depan ni mesti 1. Jadi macam mana kita nak jadikan dia 1? Jadi kita bahagikan dengan 4. Kedua-dua belah bahagi 4. Jadi barulah kita akan dapat jawapan 1 nisbah 2. Okey, kita lihat pula sisi mengufuk. Okey, sisi mengufuk untuk BC.
Okey, dekat rajah 1, sisi mengufuknya cuma 1. Okey, dekat objek pula BC, di sini 1, 2. Jadi cikgu tulis 2. Jadi nisbahnya adalah 1 nisbah 2. Dan bentuk skala kekal 1 nisbah 2. Okey, kerana yang depan ni memang dah 1. Okey, kita pergi pula ke rajah 2. Okey, kita akan bandingkan sisi yang sama. AD dan juga BC. Okey, AD untuk rajah kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, untuk BC-nya cuma 3. Objek sama macam yang atas ni. Okey, masih kita bandingkan untuk sisi AD dan BC, iaitu 8 dan 2. Jadi di sini 12 nisbah 8. Okey, kita nak jadikan 12 itu 1. Jadi kita perlu bahagi ia dengan 12. 8 juga kita bahagi 12. Jadi jawapan dekat sini kita akan dapat 1 nisbah. Okey, ini kedua-dua 8 dan 12 ini adalah gandaan 4. Jadi kita bahagi atas dan bawah dengan 4. 8 bagi 4 dapat 2. 12 bahagi 4, 3. Jadi 1 nisbah 2/3. Okey, seterusnya untuk BC. Okey. Kita ada 3 nisbah 2. Okey, 3 itu pun kita mesti jadikan dia 1. Jadi kita bahagikan dengan 3 di kedua-dua belah. Jadi jawapan akhir kita sama untuk sisi AD, iaitu 1 nisbah 2/3. Okey, seterusnya kita rujuk rajah 3. Okey, sama sahaja untuk sisi AD dan BC. Okey, sisi AD-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, BC-nya 2. Okey, AD dan BC bagi objek masih sama 8 dan 2. Jadi dekat sini 8 nisbah 8. Dan kita perlu jadikan yang pertama tu bahagian yang kiri ini 1. Jadi bahagi 8 kedua-dua belah. Dan jawapan akhir kita akan dapat 1 nisbah 1. Okey, sama juga dengan sisi BC. Okey, 2 nisbah 2. Kedua-duanya bahagi dengan 2. Jadi dapat 1 nisbah 1. Okey, daripada aktiviti yang kita buat ni, jelas nampak dekat sini nilai N. Okey, ini adalah N. Nilai N berada di hujung sini. 2, ada 2/3 untuk rajah 2 dan 1 untuk rajah 3. Jadi kat sini kita boleh simpulkan apabila N itu lebih besar dari 1 untuk rajah 1. N lebih besar dari 1, maka imejnya lebih kecil dari objek. Okey, untuk rajah 2, N lebih kecil dari 1, maka imejnya lebih besar dari objek. Dan rajah 3, N sama dengan 1, maka imej sama besar dengan objek. Okey, untuk 4.1.3, menentukan skala, ukuran objek atau ukuran lukisan berskala. Okey, kalau kita rujuk kepada rumus skala ini, ukuran lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek. Ukuran lukisan berskala ini juga kita kenali sebagai imej. Okey, yang atas ni, okey, dikenali juga sebagai imej, nama lainnya. Okey, dan kalau dalam lukisan, kalau dilabelkan setiap bucu lukisan tu, selalunya imej ni dia ada koma di atas. Okey, sama seperti contoh sebelum ini. Okey, sekarang kita lihat contoh ini. Diberi rajah berwarna mewakili objek, manakala yang tidak berwarna mewakili lukisan berskala.
Tentukan skala yang digunakan bagi setiap rajah yang berikut dalam bentuk 1:n. Okey, cikgu tulis dulu siap-siap. Ini adalah objek, okey, yang berwarna. Dan yang tidak berwarna ini mewakili lukisan berskala ataupun nama lainnya image. Okey, kalau kita lihat rumusnya, kita akan tulis skala sama dengan ukuran lukisan berskala ataupun image ini. Kita pilih salah satu. Okey, kita perlu bandingkan sisi yang sepadan. Okey, sekarang sisi sepadan yang cikgu tandakan ini. Okey, yang mencancang ini. Dan boleh juga kalau kita nak guna yang mengufuk bahagian atasnya pun boleh. Tapi kita kena bandingkan dengan yang atas jugalah. Maksudnya perbandingan kita mestilah sisi yang sepadan. Jadi kalau kita lihat contoh A ini, okey, image ini sisinya 2. Okey, jadi cikgu letak 2 di atas dan cikgu bahagikan dengan objek ini sisinya 4. Okey, kemudian kalau kita nak tulis sebagai 1:n, kita mesti permudahkan skala ini. Okey. Jadi yang atas ini akan menjadi 1. Macam mana caranya? Okey, sama macam tadi. Ini kita boleh tulis sebagai 2:4. Jadi, kita akan bahagi 2 ini dengan 2. Begitu juga dengan 4 bahagi 2. Jadi, jawapan akhir kita adalah 1:2. Dan sekiranya, okey, kita nak guna sisi yang atas. Okey, tadi cikgu guna yang mencancang. Sekarang cikgu guna yang mengufuk. Okey, kalau kita tengok sekarang yang mengufuk ni, okey, dia adalah sisinya adalah 1, 2, 3. Okey, 3. Dan yang objeknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi per 6. Okey, jadi kalau kita tulis dalam bentuk nisbah, 3:6. Dan kita bahagikan kedua-dua belah dengan 3. Jadi jawapan kita tetap dapat sama 1:2. Sekarang cikgu tunjuk B. Okey, B ini, okey, cikgu lupa letak dia punya ukuran ya. Yang tadi tu kita kira grid. Okey, yang ini kita kira ukurannya. Okey, sisi ini. Okey, untuk yang kecil ni image-nya 15 cm. Yang besar ni 150 cm. Okey, bila dia pentagon sekata, jadi semua sisi ni panjangnya sama. Okey, jadi skalanya di sini sama dengan image 15 per dengan 150. Image-nya 15 per dengan objeknya 150. Dan bila kita tulis dalam bentuk nisbah, okey, dan kita nak pastikan yang di hadapan 1. Jadi kita akan bahagi kedua-dua belah dengan 15. Jadi jawapan akhir kita 1:10. Okey, mudah sahaja untuk menentukan skala apabila diberi ukuran objek dan juga ukuran lukisan berskala. Okey, masih lagi 4.1.3 menentukan skala ukuran objek atau ukuran lukisan berskala. Okey, bezanya di sini saiz gridnya tu berbeza. Okey, kita lihat contoh. Rajah di bawah menunjukkan objek dan lukisan berskala yang dilukis pada grid segi 4 sama yang berlainan saiz. Tentukan skala yang digunakan bagi setiap rajah yang berikut dalam bentuk 1:n. Okey, lihat yang A, objeknya di sini. Okey, gridnya ini berukuran 2/2 cm. Untuk lukisan berskalanya, gridnya berukuran 0.5/0.5 cm. Okey, jadi sekarang ni kita akan bandingkan sisi yang sepadan. Sama macam tadi ya, pilih satu sisi sepadan untuk mencari skala. Okey, jadi sekarang sisi sepadan pilihan saya adalah AB. Jadi AB image kita akan bahagikan dengan AB object. Okey, AB image kita sekarang ni berukuran 0.5 dan AB object adalah 2.
Okey, jadi sekarang ini kita boleh tulis dalam bentuk skala nisbah 2. Okey, kita nak jadikan yang di hadapan itu 1. Jadi kita akan bahagi kedua-duanya dengan sifar perpuluhan 5. Okey, jadi jawapan akhir yang kita dapat ialah 1 nisbah 4. Okey, simple sahaja. Okey, kita lihat pula B. Okey, sekarang ni, ini situasi yang kita tiada sisi mencancang ataupun mengufuk. Semuanya sengit, kan? Sendeng. Okey, jadi apa perlu buat? Kita perlu cari satu sisi yang kita rasa kita boleh guna teorem Pythagoras dengan mudah. Jadi, yang cikgu pilih ialah GF. Okey, kenapa cikgu pilih GF? Sebab dekat sini kita nampak ini dia punya mencancang 4, mengufuk 3. Okey, kamu telah belajar teorem Pythagoras sewaktu tingkatan 1. Jadi sepatutnya mahirlah menggunakan teorem Pythagoras. Okey, kita ada segitiga yang kita boleh ingat. Okey kan? Jadi kalau awak ingat segitiga tu, jadi 4, 3, pasangannya adalah 5. Kan? Okey, jadi dekat sini 5. Okey, bagi yang tak ingat, cikgu imbas kembali. Apa yang perlu dibuat ialah 4 kuasa 2. Kita tambah dengan 3 kuasa 2 dan kita punca kuasakannya. Maka kita akan dapat 16 tambah 9 punca kuasa. Jadi 25 dipunca kuasa 2 kan mendapat 5. Okey. Jadi sekarang untuk yang objek 5 ini kita akan darab dengan sifar perpuluhan 5. Kerana grid ini sifar perpuluhan 5. Okey, dia punya size tu sifar perpuluhan 5 darab sifar perpuluhan 5. Jadi objek 5 akan kita darab dengan sifar perpuluhan 5. Okey, bagi image juga sama. 5 kita akan darab dengan 1. Sebab size gridnya 1. Okey, mungkin awak tertanya, kenapa yang A ni tadi? Cikgu tak ada pula darab-darab. Okey, bukan cikgu tak darab. Tapi sebab yang A ini, kita cuma ambil 1 grid. Kan? Jadi kalau kita darab 1 pun, 2 darab 1 tetap dapat 2. Sifar perpuluhan 5 darab 1 tetap dapat sifar perpuluhan 5. Berbeza dengan yang ini. Okey, sebab dia ada nilai kan, ada panjang dia dekat situ. Jadi kita perlu darab lah 5 dengan sifar perpuluhan 5 dan yang ini 5 dengan 1. Okey, jadi sama sahaja skalanya sekarang. Masih lagi image bahagi objek. Jadi yang image-nya yang berada di sebelah kanan ini, okey, jadi 5 kita bahagi dengan objeknya, 5 darab sifar perpuluhan 5 adalah 2,5. Jadi kita bahagi dengan 2,5. Okey, jadi jangan bahagi terus. Okey, takut kita lakukan kesilapan. Jadi lebih molek kita biarkan dia dalam bentuk skala begini. Jadi sekarang kita akan bahagikan kedua-dua belah dengan 5. Okey, sebab yang depan kita nak jadikan dia 1. Okey, jadi barulah kita dapat 1 nisbah 1/2. Okey, yang penting dekat sini pastikan ya dia bentuk 1 nisbah n. Di depan itu mesti 1. Dan kita akan bahagi kiri kanan dengan nombor yang sama. Okey, seterusnya kita lihat 4.1.4 melukis lukisan berskala bagi suatu objek dan sebaliknya. Okey, untuk contoh yang ini, okey, kita akan mencari bagaimana kita nak lukis image. Okey, apabila diberi objek. Okey, cikgu tulis objek kita nak lukis image-nya. Okey, ataupun lukisan berskalanya. Kita tahu skala itu bentuknya adalah 1 nisbah n. Cikgu nak kamu perhatikan n ini ya. Okey, n. Jadi sekarang untuk A yang pertama ini, n-nya adalah 2. Okey, untuk yang kedua ini, n-nya adalah 1/2. Okey, apabila n ini lebih besar daripada 1, image yang terhasil akan lebih kecil dari objek asal ini.
Okey, ini yang diberi ini adalah objek. Okey, kita dah tahu ianya kecil. Jadi sekarang apa yang perlu kita buat mudah sahaja. Awak perlu ingat bila kita nak mencari imej apabila telah diberi ukuran objek dan juga skala, mencari imej. Okey, jadi ukuran objek itu kita akan bahagikan dengan n. Okey, inilah dia, n-nya 2. Okey, ukuran objek yang ini cikgu akan pilih jarak mengufuk ini. Yang pertama, okey, jarak mengufuk ini 3. Jadi, imej yang terhasil 3 ini cikgu akan bahagi 2. Jadi, lukisan nanti bahagian ini akan cuma ada 1.5. Okey, bahagian yang mencancang ini pula 5 bahagi juga dengan 2. Jadi, akan dapat 2.5. Yang atas ni 1.5 sama dengan ini. Okey, untuk yang ini 2 grid. Jadi 2 bahagi 2 jadi dapat 1. Seterusnya yang bawah ni ada 6 grid. Jadi 6 bahagi 2. Jadi kita dapat 3. Okey, jom kita lukis. Mudah sahaja. Okey, yang atas 1.5. Okey, 1 dan lebih daripada setengah macam ni 1/2. Kemudian 2/2. Okey, dan seterusnya yang bawah itu 3. 1, 2, 3. Okey, ini juga 1/2. Okey, seterusnya 1. Okey, dan yang terakhir ini bahagian yang sendeng kita buat yang paling last. Okey, yang saya ingat ni kan. Okey, paling last lah. Jadi kita sambung sahaja. Okey. Siap untuk yang pertama. Okey, sekarang ni kita lihat untuk yang kedua ini skalanya 1/2. Jadi sama sahaja kita akan bahagi ukuran tersebut. Okey, jadi kita akan lihat di sini ada 3 unit tadi kan. Okey, jadi 3 kita akan bahagi dengan 1/2. Jadi akan dapat 6. Okey, itu untuk lukisan yang baru akan dapat 6. Okey, yang ini 5 juga akan bahagi dengan 1/2. Jadi dapat 10. Okey, bahagian bawah ini juga sama. Jadi 6 bahagi 1/2 dapat 12. Di sini 2 bahagi 1/2 dapat 4. Yang ini sama ukuran jadi dapat 6. Okey, jom kita lukis. Okay, yang pertama ini 10, 2, 4, 6, 8, 10. Sini 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, seterusnya yang atas akan jadi 6. Yang ini juga 6, 4. Dan terakhir sekali yang sendeng kita sambung. Okey, dia macam mana pun sebenarnya, ingat kalau imej, objek, kita bahagi saja dengan n. Bahagi dengan n, jangan bahagi dengan 1/n. Okey, seterusnya yang ini, kita lihat, okey, skala dia sekarang 1/3 dan n-nya adalah 3. Okey, bila n adalah 3, maksudnya dia lebih besar daripada 1. Jadi, rajah imej yang kita akan dapat adalah kecil. Jadi, senang saja. Kita tengok sini berapa sisi. Sisinya 6. Jadi 6 bahagi 3 dapat 2. Okey, yang bawah ini ada 2, 4, 6, 8. Okey, 12 bahagi 3 dapat 4. Okey, kemudian yang sendeng ini senang saja. Kita tengok kat sini ada segitiga kan. Okey, tinggi ini 6. Jadi sama sahaja. 6 bahagi 3 dapat 2. Semua sekali bahagi 3 lah. Sama je, seragam kan. Okey, dan yang ini bezanya 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Okey, jom kita lukis. Okey, yang pertama tadi atasnya adalah 2. Okey, kemudian yang bawah 4. Okey, dan kita sambungkan yang ini ya. Okey, ada 1 dan juga tingginya 2. Okey, siap.
Okey, untuk yang kedua ini pula, N-nya adalah 3/2. Jadi, apa yang perlu kita buat? Okey, masih cerita yang sama. Ini 6. Okey, 6 ini kita akan bahagi dengan 3/2. Jadi, dekat sini kita dapat 4. Okey, yang bawah ini tadi sama 12. Okey, kita bahagi dengan 3/2. Jadi, akan dapat 8. Okey, ketinggian sama. 4 dan yang bahagian sini akan dapat 2. Okey, jadi kita lukis. Okey, senang saja ni kan. Okey. Okey, yang atas 4. 1, 2, 3, 4. Okey, tinggi 4 dan bawahnya 8. Okey, begitu Dan tepi-tepi tu ada 2. So, yang sengit kita sambung. Okey, siap. Okey, sekali lagi cikgu ingatkan kalau objek nak cari image, mestilah begini Image tu kita nak cari. Jadi, ukuran objek kita bahagi dengan N. Ingat dengan N, bukan dengan 1/N. Okey, seterusnya kita lihat yang ini adalah sebaliknya. Okey, dah diberi image. Okey, kita nak cari pula objeknya. Okey, dengan adanya skala. Okey, kita lihat skala ini dulu. Okey, kita lihat N-nya. N-nya adalah 1/4. Dan yang ini N-nya adalah 3. Okey, kalau yang tadi kita bahagi dengan N, yang ini pula apabila kita nak cari objek, image, ukuran image, kita akan darab dengan N. Okey, berlawan dengan tadi. Tadi bahagi ni darab. Okey, jadi sekarang kita lihat ukuran image-nya. Okey, cikgu ambil AB. AB ini 4. Jadi 4 ini cikgu akan darab dengan 1/4. Okey, jadi ukuran untuk objek akan jadi 1. Okey, untuk AH, okey, di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, sama juga. 12 darab 1/4 jadi dapat 3. Okey, ukuran sama dengan AB adalah CD ini 1, DE ini 1, FE juga 1 dan GH ini juga 1. Okey, jom kita lukis. Okey, mudah sahaja yang itu 1. Tingginya adalah 3. Okey, sekali lagi untuk HG 1. Okey, kemudian yang sendeng ni tadi. Okey, sebab dia terpisah dengan sendeng ni tadi kan. Okey, jadi kita tengok sini. Okey, kotak ini ada 4. Jadi bila 4 darab 1/4 sama juga. 1, sini pun 1. Okey, jadi kita cuma perlu tarik di sini 1. Okey, belah atas ni juga sendengnya 1. Okey, kemudian untuk CD, DE dan akhir sekali EF. Okey, ini adalah objek. Jadi apabila kita melabel, tak perlu ada tanda prime tu Jadi cuma tulis A, B, C, D, E, F, G dan H. Okey, siap. Okey, untuk B, okey, sekarang kita tengok N-nya 3. Jadi kita hanya perlu darab 3 lah. Okey, jadi dekat sini, ukuran image BC adalah 3. Okey, jadi bila kita darab 3, jadi objek kita akan dapat besarlah 9. Okey, kemudian kedua-dua garis yang kedua ini, okey, garis AC dan juga AB adalah sendeng. Okey, kalau kita buat segitiga kat sini pun kita nampak kan, sini 1 darab 3 jadi 3. Tinggi ini 4 darab 3 jadi 12. Okey, jadi gambar yang akan terhasil ini objek asalnya besar. Jadi yang bawah 9 2, 4, 6, 8, 9. Okey. Kemudian yang tepi ni, cikgu akan tarik 3 ke kanan. Tapi dalam pada masa yang sama, tingginya 12. Jadi saya akan kira 3, 6, 9, 12. Tinggi di sana. Okey, seterusnya yang akhir kita sambung sahaja. Dan kita pun label lah dia. Okey, labelnya sebagai ini. A, C dan juga B. Sama macam objek, cuma dia tak ada tanda prime tu Tak ada tanda koma di atas tu. Okey.
Itu sahaja penerangan untuk lukisan berskala. Cikgu harap anda boleh faham bagaimana kita nak lukis bila diberi objek, skala nak tukar ke image dan juga sebaliknya. Okey, dengan mudahlah. Okey, sekiranya video cikgu ini membantu, silalah share kepada rakan-rakan yang lain dan pastikan butang subscribe bertukar warna. Okey, bye-bye. Sekian, terima kasih. Thank you.